Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita mulalah, baru 9 orang. Kemana yang lagi yang lain? Hari ini kita sambung lagi tekanan gas, subtopik yang ketiga dalam bab 2. Boleh dengar kan suara cikgu? Jelas juga kan? Pasal kontrol sikit suaranya sebab bukan di rumah nih, di sekolah. Jadi bilik dulu. So masih put the slide. Boleh nampak kan? Saya boleh nampak ni slide. Harap line okey lah kan? Tidak lagi ni. Tidak dua putus-putus. Kita tengok tekanan gas. Apa benda ni? Kalau dalam buku teks muka surat 56. Kalau dalam punya slide nota tu, boleh tengok lah. Jadi yang first kita akan tengok pasal tekanan gas ni. Ni alat dia, manometer. Apa benda manometer ni? Jadi manometer ni dia ialah satu device lah, alat radas yang digunakan untuk mengukur tekanan gas. Yang minggu lepas kita sudah cerita pasal alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. So hari ini kita tengok pula tekanan gas, apakah alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas. Antaranya ialah manometer. Jadi Raja 2.17, manometer air sebelum dan selepas disambung kepada suatu bekalan gas. Kamu ke kelas? Kelas apa? Tu siang tu kan kamu buat pemeriksaan terayu? Okey, ada iklan sikit. So kita tengok balik Raja 2.17 ni. Yang A, sebelum disambungkan kepada suatu bekalan gas. Dia adalah tube U. Struktur binaan untuk manometer. Sebuah manometer terdiri daripada sebatang tube U. Jadi dia bentuk dia tube U lah. Dia berbentuk U. Kenapa dipanggil tube U? Sebab dia berbentuk U lah kan. Dia NN lah. Yang mengandungi cecair berwarna. Dalam tube itu dia ada cecair berwarna. Tak kisahlah warna apapun, warna merah atau warna biru kan. Yang penting dia berwarna. Kalau jernih memang tidak nampak lah kan. Jadi dia mesti berwarna. Jadi radas ini digunakan untuk mengukur tekanan gas. Raja 2.17 menunjukkan sebuah manometer air sebelum dan selepas disambung kepada suatu bekalan gas. Ini dalam buku teks lah dibaca. Jadi ini dia punya ringkasan dalam slide. Ini sebelum disambung kepada satu bekalan gas ni. Inilah. Tekanan atmosfera kamu tahu sudah, di udara lah, molekul ini. Di tekanan atmosfera itu dia akan menekan ke bawah. Jadi sini cair, ini air. Air yang berwarna lah. Kemudian selepas disambung kepada satu bekalan gas, ini ada bekalan gas. Ini masih ditutup lah. Iyalah. Lepas disambung kepada tekanan gas ni lagi dia sambung. Di gas ni masuklah dalam. Jadi dia akan menekan cecair ni dan dia akan menolak. Dia akan tolak. Tadi level dia sama. Ni sama. Jadi bila disambungkan dengan bekalan gas, jadi tekanan gas tu akan menolak titik A ni, dia akan tolak, dan titik B tadi asalnya sama, dia akan naik ke atas. Dalam masa yang sama tekanan atmosfera pun sebenarnya menekan ke bawah. Jadi perubahan ketinggian ataupun kedudukan ni, titik ni, ini ada punya ketinggian ni lah.
Jadi tekanan A sama dengan tekanan gas. Kita tengok. Tekanan di titik A ni tekanan di titik A ni adalah bersamaan dengan tekanan yang dibekalkan oleh tekanan gas tadi. Tekanan gas tekan sini. Jadi ini adalah tekanan di titik A ni adalah sama dengan tekanan yang dibekalkan oleh tekanan gas. Okey. Ni, tu, sudah nampak ni konsepnya kan. Jadi tekanan dB pula bersamaan dengan tekanan disebabkan oleh turus air H, ketinggian tadi, ditambah dengan tekanan atmosfera. Jadi dia punya sini lah, ketinggian 2 cm, air, turus air kan, H2O, ditambahkan dengan tekanan atmosfera, ya. Tekanan dB ni. Jadi tekanan dB sini bersamaan dengan tekanan turus air yang disebabkan oleh tekanan yang disebabkan oleh turus air. Okay. Tekanan disebabkan oleh turus air. Dan dB dalam masa yang sama ada tekanan atmosfera tekan. Jadi di sini sudah naik, okay, tekanan oleh turus air, okay, ketinggian tadi. Ditambahkan dengan tekanan atmosfera. Itu adalah jumlah tekanan yang terhasil pada titik B. Okey. Inilah. Okey. Kemudian titik A dan titik B berada pada aras yang sama, maka tekanan di A bersamaan dengan tekanan di B. Jadi tekanan gas bersamaan dengan H cm H2O, tekanan turus air. Tekanan turus air ni air, H2O ni air lah. Tekanan turus air pada ketinggian tu lah, yang tertentu tu, tambahkan dengan tekanan atmosfera. Okay. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Ya. Tekanan di titik A ni tekanan di titik A dan di B ni samalah, dia berada di dalam cecair yang samalah. Okay. Jadi samalah, jadi tekanan di A tu sama dengan tekanan di B. Kita tahu tekanan di A adalah bersamaan dengan tekanan gas. Jadi tekanan gas kita boleh katalah tekanan gas sama dengan, jadi kita tahu tekanan di B iaitu tekanan turus air. Turus air ni inilah ketinggiannya ni, turus air, H cm H2O. Okay. H2O plus dengan tekanan atmosfera, tekanan dingin. Jadi kita tahu tekanan gas bersamaan dengan tekanan turus air plus dengan tekanan atmosfera. Untuk menentukan nilai tekanan gas menggunakan manometer. Okay, itu cara dia lah. Cara kita mendapatkan nilai dah. Okey, boleh kan sekarang ni? Okey. Okey, ini tadi. Jadi ketinggian H bagi turus air mewakili perbezaan antara tekanan gas itu dengan tekanan atmosfera. Ketinggian H bagi turus air tadi dalam tiup U tadi tu, manometer, mewakili perbezaan antara tekanan gas itu dengan tekanan atmosfera. Ketinggian H tadi itulah. Ketinggian dia. Jadi dia akan mewakili perbezaan antara tekanan gas yang diberikan, yang dibekalkan dengan tekanan atmosfera dari udara. Jadi dia ada H itulah, ketinggian itulah yang mewakili ataupun yang akan membezakanlah tekanan gas dengan tekanan atmosfera. Itulah asalnya tadi level sebelum diberikan tekanan gas ya sama. Tekanan yang wujud hanyalah tekanan atmosfera. Ya, dari dua bukaan tube tu kan. Tube tu kan tube U. Ini kan. Di sini atmosfera ada dua kan, atmosfera. Di atmosfera, sini pun P atmosfera. Dua ni saja. Okey. Itu cair level sama. Okey, itu asalnya. Jadi bila disambungkan sudah dengan tekanan gas, disambung sudah tekanan gas. Atau lukisan ni. Itulah, lebih kurang lah ini gas. Itu pakar melukis, kamu yang pakar melukis lebih cantik lah. Okey, jadi dia akan masuk di sini. Jadi bila berlaku perubahan ketinggian tu sini berubah, asalnya dia level sama. Jadi bila berubah ketinggian dia jadi H,
Jadi H itulah yang mewakili perbezaan antara tekanan gas dan juga tekanan atmosfera. Jadi di sini bukan lagi tekanan atmosfera, jadi di sini jadi tekanan gas. Atmosfera. Okey, ketinggian itulah. Okey. Betul? Ada yang baru masuk. Ya. Baru masuk Amar. Okey. Okey. Okey, kan suara juga, ya, dah juga terus putus sangat. Dah jelas lah. Okey, contoh. Okey. Raja 219 menunjukkan sebuah manometer merkuri yang disambung ke kelalang gas yang termampat. Mampat lah, maksudnya dia dimampatkan lah. Okay. Tekanan atmosfera dibagi dalam soalan ni 76 cm merkuri. Ketumpatan merkuri, raw itu simbol ya, 13,600 kg per meter padu dan pecutan graviti sama dengan 9.81 meter per saat. Okey. Berapakah tekanan gas termampat itu dalam unit sentimeter merkuri? Okey. Paling dia minta, hitungkan tekanan gas termampat itu dalam unit Pascal. Adakah jawapan yang diperoleh B, A dan B akan berubah jika tube kaca manometer itu mempunyai diameter yang lebih besar? Okey. Adakah contoh satu? Sama dalam buku teks. Jadi cara penyelesaian ya. Yang pertama macam biasa kita mesti kenal dulu masalah. Apa benda yang dia tanya, apa benda yang dia mahu. Ya. Jadi yang pertama dia minta tekanan gas termampat lah. Ya. Tekanan gas termampat. P pressure tekanan gas lah dalam unit sentimeter merkuri. Dia mahu dalam unit sentimeter merkuri. Okey, nanti kita tengok. Kemudian langkah kedua, mengenal pasti maklumat yang diberikan. Okey, apa maklumat yang dia bagi? Kumpulkanlah. Ketinggian turus H tu ada 40 cm. Tekanan atmosfera dia bagi 76 cm merkuri. Kemudian langkah ketiga mengenal pasti rumus yang digunakan. Okey, ini kita sudah tengok tadi awal-awal. Tekanan gas itu sama dengan ketinggian turus H campurkan dengan tekanan atmosfera. Ini dia punya formula. Ringkasan formula dia lah. Hasil daripada manometer tadi tu. Okay. Kita punya uji kaji macam mana menentukan tekanan gas dengan menggunakan manometer. Inilah formula dia. Hasil dia. Okey. P sama dengan ketinggian turus plus tekanan atmosfera. Kemudian menyelesaikan masalah dengan secara numerical, masukkan nilai. Okay. Jadi senang, ketinggiannya 40 cm. Dia punya tekanan atmosfera dia sudah bagi 76 cm merkuri. Tambahkan sajalah. 40 tambah 76 dapatlah 116 cm merkuri. Senang kan? Okay. So, dia direct. Ya, dalam unit sentimeter merkuri. Terus tinggal tambah saja dia punya nilai tekanan. Tekanan ketinggian turus. Okay. Tekanan atmosfera yang dia bagi nilai dia 76 cm merkuri. 76 cm tu ketinggian turus tu H. Okay, tinggal tambah je lah. Kalau dia minta tukar kepada Pascal, itu barulah ada kerja sikit lah. Okay. Jadi setakat ni kalau yang soalan satu ni memang terus direct. Tambah saja terus. Jadi kalau jumpa soalan-soalan yang seperti ini dalam SPM, senang, terus tambah. Jangan lagi mau pening-pening kepala. Okay. Betul. Kemudian yang B, tekanan gas termampat dalam unit Pascal. Ini dia minta tukar unit. Tadi dalam sentimeter merkuri, jadi kita kena tukar kepada unit Pascal. Jadi sentimeter tu kita kena tukar kepada meter. Ingat tu, mesti dalam meter. Pascal dia mesti dalam unit meter. Jadi sentimeter kena tukar kepada meter dulu. Jadi menukarkan sentimeter merkuri kepada Pascal, ketinggian H 116, kita tambah tadi kan, 116 sentimeter merkuri. Jadi 116 tu kita tukarkan kepada meter, bagi 100 lah kan. 1 meter 100 cm bagi 100. Okay. Jadi 2 titik ke belakang, ke kiri, di 1.16 meter. Jadi ketumpatan merkuri ada dibagi dalam soalan tadi. Okay. 13,600 kg per meter padu. Pecutan graviti pun dia ada bagi dalam soalan, 9.81 meter per saat. Jadi tekanan gas, ingat balik, ulang balik ni. Dalam unit Pascal, kita akan gunakan formula ini. Okay. Tekanan gas. Okay. Jadi formula tekanan HPG ni pun actually tekanan dalam cecair. Jadi dalam
dalam soalan ni dia menggunakan manometer. Manometer dia punya komponen dalaman manometer itu adalah cecair juga, cecair berwarna. Jadi masih relevan lah kita gunakan formula ini, HEG. Ya. Ini masukkanlah nilai 1.16 darab dengan dia punya ketumpatan merkuri, darabkan dengan graviti, kamu akan dapat 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Tekan saja kalkulator. Okay. Settle. Kemudian soalan yang C, apa dia kata tadi? Soalan C. Adakah jawapan yang diperoleh di A dan B akan berubah? Okay. Adakah jawapan yang diperoleh di A dan B akan berubah jika tiub kaca manometer itu mempunyai diameter yang lebih besar? Ditukarkan, tiub kaca itu tukarkan kepada diameter yang lebih besar. Asalnya dia yang standard lah, yang biasa. Okay. Tapi dia mau tukar pada manometer yang bersaiz lebih besar, diameter dia. Okay. Jadi, jawapan yang diperoleh di A dan B tidak akan berubah kerana tekanan dalam cecair tidak bergantung kepada luas permukaan. Ingat, ini formula dia, tekanan dalam cecair ataupun tekanan dalam cecair I sama dengan H pro G. Tidak ada pun huruf A di situ, A besar. A mewakili apa? Luas permukaan. Okay. Jadi, kalau kamu tengok formula, kalau soalan yang begini keluar, kamu tengok rujuk pada formula. Formula cuma bergantung kepada ketinggian turus, ketumpatan dan graviti. Tidak ada sebut pasal luas permukaan. So, macam soalan yang minta, adakah dia akan berubah, tekanan itu akan berubah sekiranya saiz manometer itu, diameter dia ditukarkan kepada yang lebih besar. Bila sebut saiz lebih besar, artinya dia melibatkan luas permukaan lah, saiz kan. Okay. Jadi dia kata tidak berubah kerana tekanan dalam cecair tidak bergantung kepada luas permukaan. Kalau tekanan, itu tekanan apa tadi? Tekanan dalam cecair. Tekanan pada objek, yes, F per A. Ini ada. Okay, tekanan dalam cecair. Daya per unit luas. Daya dibagikan dengan luas. Ini tekanan yang berlaku pada objek. Okay. Macam contoh kamu, tekanan yang berlaku pada objek, contoh kamu apa? Kamu berjalan ataupun memijak lantai, kaki kamu memijak lantai rumah tu. Okay. Maksudnya kamu memberikan tekanan kepada lantai rumah. Berat kamu tu, okay, memberikan tekanan kepada lantai rumah. Lantai rumah tu pula tengok keluasan dia. Luas permukaan dia tu. Ini dia bergantung. Itu kalau tekanan pada objek. Tekanan dalam cecair tidak bergantung kepada luas permukaan. Okey, kita. Okey. Apa benda lagi? Okey, pada masa kini manometer merkuri jarang digunakan kerana merkuri ialah cecair yang sangat toksik. Kalau dia leaking memang berbahaya. Kalau terkena lagi pada kulit, dia meresap. Okey. Jadi manometer digital yang menggunakan transducer tekanan lebih biasa digunakan kerana mudah alih dan boleh memberikan bacaan yang jitu. Sekarang canggih lah, dia lebih pakai digital saja. Yang itu juga dengan termometer. Dulu pakai yang pakai merkuri tu kan, macam tiup kaca juga tu. Ketuk sikit pecah. Bila pecah keluar merkuri dia berbahaya. Okay. Sekarang semua pakai digital. Okay. Manometer digital yang menggunakan transducer tekanan lebih biasa digunakan kerana mudah alih dan boleh memberikan bacaan yang itu. Transducer ni satu komponen lah, komponen dalaman di dalam device tu. Okey, komponen elektronik. Okey, contoh 2 dalam buku teks lah. Menunjukkan sebuah manometer merkuri yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam pipe aliran udara. Okey. Berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam pipe dengan tekanan atmosfera dalam unit sentimeter merkuri? Dia bagi lagi. Jika tekanan atmosfera ialah 75 cm merkuri, berapakah tekanan udara dalam pipe dalam unit Pascal? Dia ulang-ulang. Maksudnya dia suruh kamu buat latihan sampai kamu betul faham macam mana menggunakan formula tersebut. Okey. Jadi, first, macam biasa, penyelesaian masalah. Okey, perbezaan tekanan. Okey. Ketinggian turus merkuri. Okey. Tengok soalan. Kita tengoklah yang merajah dengan soalan ni.
ketinggian terus memiliki udara di sini. Okay. Lepas tu tekanan yang berlaku menyebabkan turus merkuri ini berubah. Ya, asalnya sama, kemudian dia akan naik dan ini dia punya H. Okay. Perubahan turus merkuri 25 cm ini udara dari lalu. Okay. Berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam pipe dengan tekanan atmosfera dalam unit centimeter merkuri? Okay. Perbezaan kita sudah tengok tadi kan dalam perbincangan topik tajuk sebelum yang awal tadi tu, bahawa ketinggian turus merkuri menunjukkan perbezaan tekanan antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera. Jadi itu saja. Ketinggian turus merkuri itu 25 cm merkuri. Ingat balik tadi awal-awal tadi. Okay. Penentuan tekanan gas dengan menggunakan manometer. Dia kata di sana ketinggian turus merkuri H tu, dia merujuk ataupun menunjukkan perbezaan antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera. Perbezaan. Soalan ini, berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam pipe ini, dengan tekanan atmosfera dalam unit dalam unit centimeter merkuri. Okay. Jadi inilah H ni lah yang mewakili perbezaan tu. Jadi 125 cm merkuri. Jawapannya sudah dalam soalan. Itulah fizik. Dia cuma mau menguji kamu punya tahap kefahaman kamu, pemahaman kamu tentang konsep. Okay? Jadi settle. Perbezaan dia minta. Dia minta perbezaan, kamu terus tengok dia punya H. H itulah yang menunjukkan perbezaan antara tekanan atmosfera dengan tekanan gas. Okay? Jadi 25 cm merkuri. Jika tekanan atmosfera ialah 75 cm merkuri, berapakah tekanan udara dalam pipe dalam unit Pascal? Tukarlah, biasalah. Okey, jadi sudah dapat 25 cm merkuri. Sekarang dia minta dalam unit Pascal. Jadi ketumpatan merkuri dia bagi, pecitan graviti dia bagi, tekanan atmosfera dia bagi. Jadi tekanan udara dalam pipe. Okey. Ini pun sudah tadi awal-awal formula dia, tekanan atmosfera dalam pipe, maksudnya tekanan total lah, tekanan gas. Turus merkuri, ketinggian turus merkuri dicampurkan dengan tekanan atmosfera. Ini kita sudah dapat tadi. Tekanan yang berlaku dalam turus merkuri dicampurkan dengan tekanan atmosfera. Okay, jadi 100 cm merkuri, tukarkan unit kepada Pascal, kena tukar kepada meter dulu yang ini. Jadi dia tukar kepada meter, maksudnya satulah, 1 meter kan. Darabkan dengan ini, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.33 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. Gitu saja. Tidak susah. Okay. Cuma jangan cuai lah. Time tukar unit. Bila tukar unit salah, habis cerita. Okey, boleh kan? Selesai, senang. Okay, habis tentang pengenalan tentang tekanan gas. Okey, kita rehat dulu 2 minit lah, 2 minit sebelum kita masuk ke subtopik yang keempat, prinsip Pascal. Okey. Banyak lagi ni. Actually just boil dulu lagi. Bernoulli lagi. Kalau dapat kasi habis namanya, kita dapat dah. Masih banyak. Ya, kan kalau lepas kita sekolah, kita masuk kelas, kita boleh masuk bab baru terus. Bab 3, tapi yang kita tidak dapat. Okay, 1 jam mana cukup. Ya, at least mau 2 jam baru dapat habis. Okey, prinsip Pascal. Like lah, kita minum. Tak lemas. Susah mau bernapas. Ada je orang sini. Okey. Okey, kita dah 2 minit. Dan lama betul pula. Okey, prinsip Pascal. Apa benda pula ni? Okey, prinsip Pascal ya. Okey, kita tengok ni. Ini apa benda ni? Ini struktur asas dalam
dalam prinsip Pascal lah yang digunakan. Kalau kamu pergi bengkel-bengkel workshop, servis kereta ke apakah, yang kalau kamu nampak yang dia boleh angkat naik kereta, kita naik atas benda tu, dia tekan button and then kita boleh ternaik, lift up the vehicle lah, naik ke atas. Jadi dia punya konsep asas inilah struktur binaan yang asas dia. Benda ni. Ada 2 silinder, satu kecil satu besar. Kalau buku teks, gambar foto 2.4, mesin pengekstrak santan kelapa. Dia menunjukkan mesin pengekstrak santan kelapa yang berfungsi berdasarkan prinsip pemilihan tekanan dalam satu benda air yang tertutup. Bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan kelapa parut itu? Kita tengok lah. Jadi dalam gambar aja ni, kita tengok slide lah. Ada 2 tekanan lah yang terhasil. Tekanan, daya. Ini daya pertama, daya 1, dan ini adalah daya yang kedua. Dan kamu tengok saiz silinder ni. Satu bersaiz kecil. Bila sebut saiz, dia akan melibatkan luas permukaan lah. Luas permukaan. Kecil, yang ini besar. A ni luas permukaan, area. Bahasa Inggeris ya, area, luas. Luas permukaan yang pertama, luas permukaan yang kedua. Besar. P adalah tekanan lah. Tekanan dipindahkan seragam, sama ke semua bahagian, ke semua bahagian ni lah, ke semua bahagian objek ni, ke semua bahagian objek, ke semua bahagian ke semua bahagian silinder ni, ruang-ruang ni lah. Jadi F2 per F1 sama dengan E2 per E1. Dari mana tahu formula ni? Asalnya actually dia adalah formula tekanan. E sama dengan F per E, tekanan pada objek. Tekanan. Jadi tekanan dipindahkan secara seragam. Daripada silinder kecil ni, silinder pertama, kita boleh katakan ini P1 lah. P1. Ini P kedua, tekanan kedua. Jadi tekanan yang terhasil apabila kamu kenakan daya, sini F1 ni, kenakan daya akan menghasilkan satu tekanan. Jadi tekanan pada silinder yang pertama ni, tekanan tu akan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian, ke semua ini, dan akan pindah ke silinder yang kedua yang lebih besar saiznya. Ini masih sama, masih seragam tekanan yang diberikan tu. Cuma sekarang ni sini luas permukaan dia lebih besar di sini kan. Jadi P1 sama dengan P2. Jadi formula dia F1 per E1 sama dengan F2 per E2. Kan? Jadi pindah-pindahkan je lah. Ini pindah ke sebelah, ini pindah ke sebelah. Naiklah jadi F1 per F. Macam mana tu? Pindah-pindah. Maksudnya bila dipindah-pindahkan tu, just balik. F1 per F1 dengan F2 per E2. Jadi F1 E2 sama dengan F2 E1. Kan. Begitukah? Jadi pindahkan dia. Jadi pindah ke sebelah. Ini tu pindah ke sebelah. Jadi apa yang terjadi ialah bila darah pindah ke sebelah dia jadi bahagia kan. Ini E1 di sini. Jadi E2 per E1, F2 per F1. Pindah ke sebelah. Ini sebenarnya tak perlulah kamu mau tahu sangat, cuma kamu at least pengetahuan kamu lah macam mana formula ni boleh ada. Asalnya daripada formula tekanan P sama dengan F per E. Itu dia. Dan prinsip Pascal mengatakan bahawa tekanan yang
dikenakan ataupun yang diberikan ke suatu objek yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian objek tersebut. Itulah, okay. Itu prinsip Pascal ada kita kata di sini. Ada tu dalam teks. Ini pun ada ni. Okay. Penting. Apabila ombak ditekan, ini dia punya prinsip lah, prinsip kerja prinsip Pascal ni. Apabila ombak ditekan, suatu daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan terhasil. Jadi dalam ni ada cecair lah, okay, cecair. Okay. Jadi dan tekanan terhasil. Okay. Tekanan ini dipindahkan ke seluruh air secara seragam pada semua arah. Hal ini menyebabkan air terpancut keluar dari setiap lubang. Lubang mana? Okay. Kalau ada lubang lah. Okay. Sejak, kalau contoh, senang lagi belon. Okay, belon. Kamu isikan air. Kamu sebelum kamu isikan air tu belon tu kamu buat lubang. Kamu cucuk apa? Pakai jarum. Okay. Ini belon. Ini lubang. Belon lah. Kamu isikan air. Jadi air tu akan keluarlah ke semua lubang yang kamu telah buat. Okay. So, tekanan tu dipindahkan secara seragam ke semua bahagian lah. Okay. Prinsip Pascal menyatakan bahawa ni dia prinsip ini kamu kena ingatlah dia punya konsep teori din. Soalnya soalan paper 2 struktur bahagian A. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas benda lir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam benda lir itu. Itu prinsip Pascal. Okay. P, kalau ada dua bahagian, P1, tekanan di bahagian 1 bersamaan dengan tekanan di bahagian 2. Dia akan pindahkan secara seragam. Itu prinsip Pascal. Tekanan yang dikenakan ke atas benda lir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam benda lir itu. Okay. Okay, jadi di mana digunakan prinsip Pascal? Iaitu dalam sistem hidrolik sebagai suatu sistem pengganda daya. Di bengkel lah, kalau kamu tengok yang kereta terangkat yang ke atas. Kalau kamu menggunakan tenaga manusia mau angkat kereta, memang tidak dapat lah. Jadi menggunakan mesin lah. Di mana mesin itu boleh angkat? Menggunakan prinsip Pascal. Okay. Jadi prinsip Pascal ni diaplikasikan dalam sistem hidrolik. Okay. Begitu juga brake kereta pun pakai prinsip Pascal. Jadi kamu selalu naik kereta, tekan brake, kamu tahu brake saja, tekan brake, kamu tidak tahu prinsip apa yang dia gunakan, iaitu prinsip Pascal lah. Iaitu sistem hidrolik. Jadi inilah punya konsep. Okay. Kita cakap tadi, ni pasal dia, formula tekanan P sama dengan F per A, daya per unit luas. Okay. Okay, menghasilkan satu tekanan, daya, kamu berikan daya F1 di sini. Okay. Okay. Maka dia akan hasilkan tekanan, dan tekanan ini akan diberikan kepada cair di sini. Okay. Jadi tekanan ini akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian cair di dalam. Okay. Jadi sama, jadi P2 F2 per E2. Satu lagi konsep dia tekanan. Kalau kamu tengok daripada formula ni, kalau kamu ditanya hubungan antara tekanan dengan luas permukaan. Okay. F per E. Okay, kedudukan P dan E, kamu tengok. E ni di bawah, bermaksud dia berkadar songsang. Okay, jadi tekanan ni, kalau tekanan ni tinggi, bermaksud luas permukaan ni rendah. Itu berkadar songsang. Hubungan antara tekanan dengan daya pula, dia berkadar terus. Sebab dia satu baris di atas. Okay. Yang ini dia di bawah. Bila dia di bawah, bermaksud dia berkadar songsang. Bila dia straight line di sini, dia sebaris, bermaksud dia berkadar terus. Jadi kalau tekanan itu tinggi, bermaksud daya pun tinggi. Berkadar terus. Okay. Jadi kita tengok dengan yang luas permukaan. Jadi tekanan berkadar songsang dengan luas permukaan. Jadi kalau di sini luas permukaannya besar, ini kayak dia besar, bermaksud
tekanan dia adalah rendah di sini. Okay. Apa ini keterangan? Nah, jelas. Okay. Suatu luas permukaan yang besar, tekanan dia rendah. Tekanan yang kecil. Okey. Jadi tekan tengok. Luas permukaan sini besar. Luas permukaan. Betul lah, luas permukaan besar sini kan. Luas permukaan besar bermaksud dia punya tekanan kecil, rendah. Okay, contoh lain, kalau luas permukaan, contohlah kamu punya kasut. Okay, kasut. Ni, kain macam di sini. Okay, rata lah, ni rata. Ini permukaan. Okay. Di pasir lah kamu jalan, di pasir. Okay, luas permukaan kasut kamu ni besar. Jadi tekanan yang diberikan adalah rendah, kecil. Jadi kamu punya kaki dia tidak termasuklah, tidak terbenam dalam pasir tersebut. Tapi kalau kamu punya kasut itu high heel, itu ke high heel. Ini pasir. Ni, luas permukaan dia kecil. Jadi kamu punya kaki ni, kasut ni akan terbenam di dalam pasir, lebih dalam lah. Okay. Maksudnya tekanan dia tinggi. Okay. Itu jika ditanyalah, jika dia minta hubungan antara daya, tekanan dan luas permukaan. Okey. Okey. Sudahlah. Jadi menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada satu permukaan cecair akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair itu. Jadi diulang sekali. Jadi satu sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Okey. Sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Okay. Sistem hidrolik dalam aktiviti 2.7. Mana kita on ni? Pakai picah garis, silikon, besar. Dalam buku teks menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas omboh kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh besar. Daya yang lebih kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh besar. Okay. Hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan tetapi juga menggandakan daya. Maksudnya dalam sistem hidrolik ni dia bukan sedang memindahkan tekanan. Tekanan itu maksudnya dipindahkan secara seragam kan ke seluruh bahagian cecair tadi. Tapi dia akan menggandakan daya. Daya yang kecil. Dalam contoh dalam workshop tu, sistem hidrolik yang digunakan yang boleh mengangkat kenderaan naik ke atas, dia cuma tekan button. Tekan button maksudnya daya yang dikenakan itu kecil. Ibu jari kamu jadikan. Berapa sangat lah, berapa newton sangat. Kecil daya, tapi kereta boleh terangkat naik atas. Okay. Itu kalau kamu mau apa? Konon lah mau buat magic, kamu kata dengan adik kamu yang tidak belajar fisika, kamu kata boleh buat magic. Siapa kata tidak saya tidak boleh angkat kereta ni? Boleh. Tapi dengan syarat mesti bawa pergi workshop lah. Bawa pergi workshop, naik ke atas mesin tu, tekan button. Tekan button, dan naiklah kereta tu. Artinya kamu sudah berjaya mengangkat kereta tu dengan bantuan device lah. Iaitu sistem hidrolik. Dengan tekan button, daya yang kecil, tapi kamu boleh mengangkat kereta beratus kilogram berat naik ke atas. Okay. Dengan bantuan sistem hidrolik. Okay. Maksudnya daya yang kamu kenakan, mungkin kamu kenakan just mungkin 5 Newton, contohlah batu yang tekan. Tapi daripada 5 Newton tu, daya tu telah digandakan berkali ganda sehingga kamu boleh mengangkat kereta tu naik ke atas. Itu maksudnya lah. Jadi Raja 2.23 menunjukkan suatu sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pengganda daya. Okey,
teks lah. Okay, ni dah saja 2.23. Di mana konsep sistem hidrolik ni. Okay, first mesti ada ni lah dua benda ni. Satu omboh kecil, saiz kecil ni. Satu lagi mesti ada omboh besar. Okay, kalau kamu mau lukis kan. Lepas tu proses dia inilah. Okay, dan pastikan dilabelkan lah. Supaya dia tahu. Jadi daya input F1 dikenakan ke atas omboh input. First mesti kenakan daya lah F1 pada omboh input ni, omboh yang bersaiz kecil. Daya. Apa yang berlaku di omboh input tekanan P1 terhasil pada permukaan cecair A1. Ini semua ni cecair ni dalam. Okay, bila kamu memberikan daya F1, jadi tekanan akan terhasil pada A1. A1 ni mewakili luas permukaan di bahagian omboh kecil ni lah. Okay. Jadi tekanan dipindahkan secara seragam melalui cecair ke omboh output. Omboh output yang besar ni, A2 lah. Okay, jadi dipindahkan secara seragam, tekanan yang sama bertindak pada permukaan A2. Jadi tekanan yang sama bertindak pada luas permukaan yang besar di omboh output. Di sini akan berlaku tekanan. Tekanan akan tolak. Okay. Jadi daya output F2 bertindak ke atas omboh output. Jadi bila sudah tekanan di sini bertindak, okay, dia akan menolak omboh ni naik ke atas. Maksudnya akan ada terhasil daya lah, F2 naik ke atas. Maksudnya digandakan dulu. Okay. Okay. Satu lagi supaya kamu lebih jelas, saiz kecil di sini. Saiz kecil. Bila saiz luas permukaan kecil, bermaksud di sini tekanannya sangat tinggi. P1 ni dia punya tekanan sangat tinggi. Saiz kecil. Jadi pada tekanan yang tinggi ni, tekanan ini akan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian cecair dan di sini tekanan dia tinggi. Okey. Kita tengok formula ni, P sama dengan F per A. Jadi bila, ya betul lah, bila tekanan di sini tinggi, bermaksud luas, betul lah, ini luas permukaannya kecil lah, betul lah. Okay, di sini luas permukaan kecil. Jadi tekanan di sini tinggi akan menolak omboh ni naik ke atas. Okay. Dengan gandaan daya yang lebih besar lah. Okay, daya yang lebih besar. Kenapa daya yang lebih besar? Sebab tengok, tekanan di sini tinggi, dia berkata terus kan. Bila tekanan di sini tinggi, bermaksud F dia pun tinggi. Okay. Jadi digandakan lah ni dia punya daya. F2 ni jadi besar. Tekanan yang dihasilkan di omboh output sini, tekanan dia tinggi. Bila tekanan tinggi bermaksud daya tu akan menjadi lebih besar. Asalnya kecil saja pun. Asal daya kecil, enggak memberikan, tapi disebabkan oleh luas permukaan omboh kecil ni kecil. Bila kecil, bermaksud dia akan menghasilkan suatu tekanan yang besar. Okay. Bila tekanan yang besar, bila kita refer balik formula ni, tekanan yang tinggi, dia akan menghasilkan suatu daya yang besar juga. Dia akan teruskan. Jadi, ini tekanan tinggi, maksud daya dia adalah besar. Itu konsep dia lah. Boleh faham tu kan? Okay. Settle. In case kalau ditanya lah kenapa daya output yang terhasil boleh digandakan. Kamu akan cerita pasal ni lah. Pasal berkaitan luas permukaan dengan tekanan tadi. Okay. Okay. P sama dengan F per A. Tekanan tinggi bermaksud luas permukaan kecil. Ni luas permukaan kecil. Okay. P ya. Daya cuma kecil. Daya yang dikenakan adalah kecil. Tapi luas permukaan di sini kecil akan menghasilkan suatu daya yang tinggi. Menghasilkan satu tekanan yang tinggi. Jadi bila tekanan yang tinggi terhasil, dia akan pindahkan secara seragam, dia akan pergi ke sini, semua tinggi. Dia akan tengok formula, tekanan ini berkaitan terus dengan daya. Bila tekanan itu tinggi, bermaksud daya pun akan tinggi. Jadi automatik pada omboh yang besar ni, output dia, daya yang terhasil adalah daya yang telah dilipat gandakan, yang telah digandakan lah. F1 kecil, jadi F2 ni besar. That's why kereta tu boleh terangkat naik ke atas. Okay, settle. Berapa sudah? Sudah 2 minit ni.
Okey, jadi tekanan ke atas permukaan cair di bawah ombak input P1 sama dengan F1 per E1, tekanan ke atas ombak output P2 F2 per E2, tekanan ke atas ombak output ialah tekanan yang dipindahkan daripada ombak input. Jadi maka P2 sama dengan P1, inilah rumus prinsip Pascal. Ini kamu kena ingat. Tekanan ke atas output ialah tekanan yang dipindahkan daripada ombak input. Tekanan yang berhasil diperoleh pada ombak output tadi itu ialah tekanan yang dipindahkan daripada ombak input. Itu dari mana datangnya tekanan pada ombak output tadi itu? Daripada itulah input dipindahkan secara seragam kan. Okay. Jadi tekanan output sama dengan tekanan input. Masukkanlah formula tekanan dari F2 per E2 sama dengan F1 per E1, pindahkan ini dapatlah. Okay. Rumus prinsip Pascal. Ni formula dia. Nilai faktor penggandaan ialah E2 per E1. Ini dari mana datang? Inilah, kamu pindahkan dari. Ini kan. Kamu pindahkan. Inilah dia jadinya. F2 kan. F2 ni adalah daya output. Macam mana kereta tu boleh di lift up, naik ke atas. Maksudnya daya ni besar tu ni. Jadi faktor penggandaan dia ialah luas permukaan ombak output dengan ombak input. Ini luas permukaan E2 dengan E1. Didarabkan dengan daya 1. Dapatlah daya F2 berapa nilai dia. Okay. Yang pastinya memang ini akan lebih besar, nilai ini akan lebih besar daripada nilai yang ini. Okay. Kecil. Jadi kalau kamu sudah kira-kira, tiba-tiba kamu dapat di sini F2 dia sama dengan contohlah 10 Newton, contohlah 10 Newton. Tapi dalam soalan F1 tu 20 Newton. Besar pula. Artinya ada salah pengiraan. Sepatutnya F2 tu lebih besar daripada F1. Okay, kena ingat prinsip Pascal. Prinsip Pascal, daya output adalah daya yang telah digandakan daripada daya input. Jadi maksudnya dia mesti lebih besar daripada daya input. Okay, itu macam mana mau kenal pastilah pengiraan kamu tu betul atau salah. Jadi sistem hidrolik ialah satu sistem pengganda daya. Itu dia konsepnya. Jadi F2 mesti besar. Apabila nilai luas permukaan E2 adalah lebih besar daripada luas permukaan E1, daya ke atas ombak output F2 adalah lebih besar daripada daya ke atas ombak input F1. Jadi syaratlah ombak kedua tu mesti luas permukaannya lebih besar. Okay. Dan ombak input pula luas permukaan dia mesti kecil. Kenapa begitu? Itu berlaku untuk menghasilkan suatu tekanan yang tinggi. Okay. Luas permukaan kecil akan menghasilkan suatu tekanan yang tinggi. Okay. Jadi aplikasi prinsip Pascal inilah sistem hidrolik kan. Prinsip Pascal diaplikasikan dalam sistem hidrolik. Daya input yang kecil digandakan untuk menjadi daya output yang lebih besar bagi mengendalikan kerja yang tertentu. Okay. Sistem brake kenderaan. Okay. Ini kita punya struktur binaan lah. Pelapik brake, ini tayar kan, ini tayar. Okay. Bukan. Ini pedal brake dalam kereta tu yang kamu pijak tu. Ya, kamu nampak ni ada silinder sini. Ya, kamu pijak brake ni, dia akan tolak sini. Okay. Ini nama cecair ni. Dan selalunya cecair yang digunakan adalah minyak. Minyak brake lah. Okay. Kalau dia pakai minyak tu lebih tumpat, jadi dia lebih padat, senang dimampatkan. Kalau cecair ni dia pandai pandai kurang mampat lah, kurang tumpat berbanding minyak. Jadi bila kamu tekan brake, kalau kamu pakai cecair biasa, air payung lah contoh, takut nanti ada ruang-ruang udara di sini. Jadi mampatan tu kurang berkesan lah. Ya. Jadi dia pakai cecair minyak supaya pipeline ni padat penuh dengan cecair tu. Jadi bila kamu berikan tekanan, cecair tu akan tertolak. Minyak tu kan otomatik tertolak lah. Takut kalau pakai air biasa, bila kamu tekan brake, cecair tu pandai meresap atau menyelinap masuk di ruang-ruang yang ada pada silinder. Jadi
kurang berkesan. Jadi, kalau minyak ni dia memang padat, tumpat. Jadi kalau kamu tekan dia, tombol tu dia tidak dapat untuk mau masuklah mana celah-celah ruang. Dia akan ikut. Okay. Jadi dia akan tolak. Jadi akan tekanan tu akan dipindahkan secara seragam lah ke seluruh bahagian. Okay. Jadi, kalau kamu nampak brake ni, ni ada silinder ni. Pindahkan. Okay. Okay, sistem brake. Aplikasi prinsip Pascal. Jack hidrolik untuk lift up kereta kalau mau tukar tayar, sama juga. Okay. Contoh satu seperti okay, yang menunjukkan satu sistem hidrolik, hitungkan faktor penggandaan K2 per E1 tadi. Okay. Dan daya output. Okay, faktor penggandaan bagi sistem hidrolik yang minta kan. Kemudian maklumat yang diberikan luas permukaan ada, faktor penggandaan formula dia K2 per E1, jadi penyeraan dia itulah. Nilai semua sudah dibagi, tinggal masukkan nilai je. Dan formula. Okay, formula kamu kena tahu lah, faktor penggandaan. Okay, jadi 5. Jadi daya output, terus masukkan nilai lah. F1 sudah dibagi 12 Newton, jadi F2 5 darab 12, 60 Newton. Dan berdekat ganda. Jadi 60 Newton F2. Asalnya daya yang dikenakan 12 Newton saja. Okay. Betul. Contoh 2. Juru teknik ingin mereka bentuk suatu sistem brake hidrolik untuk basikalnya seperti ditunjukkan dalam gambar foto. Okey, sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik maksudnya menggunakan cecair di dalam dia punya tube ni. Okey. Basikal yang biasa yang banyak dijual lah, yang kita nampak. Dia bukannya sistem hidrolik. Brake yang digunakan dia pakai kabel. Jadi kamu tekan tu brake, dia tarik kabel tu untuk dapat mencengkam tayar satu pusing, ada satu getah di kiri untuk cengkam. Kabel yang tarik. Dia bukan sistem hidrolik yang menggunakan cecair. Yang ini dia ada mau menggunakan sistem hidrolik, jadi inilah daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang berdekat ialah 60 Newton di silinder input dengan luas keratan rentas. Okay. Berapa luas keratan rentas silinder output? Sama juga lah. Tapi mungkin kena tukar unit lah. Okay. Tukar kalau dia tidak tukar. Jadi dia sama. Kalau unit dia sama sentimeter, kalau tidak mau tukar pun tidak mengapa lah, yang penting sama dia punya unit. Ya, jadi sentimeter. Teruskanlah. Daya input kita bagi luas keratan, okey. Daya output 840 Newton. Dia minta apa ni? Dia minta berapakah luas keratan rentas. Okey, daya output dia bagi ada. Dia mau luas keratan rentas output K2. Okeylah. Jadi masukkanlah formula. Ini. Maklumat semua sudah ada. 840, 98, 60 Newton, F1, dapat 11.2 cm persegi. Luas keratan rentas output dia. Okey, senang saja, masukkanlah nilai dalam formula. Habis. Alhamdulillah, ngam 9.5 lebih lah, 9.35. Okey, so that's all untuk hari ini. Tekanan gas sampai prinsip Pascal. Okey. Kalau ada soalan, kalau tiada memang tiada soalan itu kan. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. So kita tunggu kelas kita ke selepas cuti lagi lah, 2 minggu lagi lah. Maksudnya minggu depan kita di sekolah insyaAllah. So that's all for today. Dan buka sekolah, maksud tu kita bersemuka sudah, tidak lagi online kan. Jadi kita akan sambung ke prinsip Archimedes. Jadi lah. Okay, so that's all for today. Thank you guys for your attendance and participation. Dan harap kamu fahamlah apa yang disampaikan hari ini tentang tekanan gas dan juga prinsip Pascal. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, Alright. sir. Thank you, sir.